Hari ini saya ingin berkongsi mengenai topik yang menjadi perhatian semua pekerja, iaitu Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWSP, atau dikenali sebagai Employees Provident Fund, EPF. KWSP ini ditubuhkan untuk memastikan pekerja mempunyai simpanan ketika mereka masih bekerja dan ketika mereka bersara. Mari kita lihat bagaimana KWSP di Malaysia berfungsi. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Di Malaysia, KWSP merupakan badan kerajaan yang menguruskan simpanan pekerja. KWSP mempunyai cara kerja yang mudah, iaitu majikan dan pekerja menyumbang jumlah yang tetap setiap bulan. Selama 10 tahun kebelakangan ini, KWSP telah berjaya mengekalkan kadar dividen yang stabil dan tinggi. Dividen purata sekitar 6% setahun dan portfolio KWSP juga terdiri daripada aset yang berkualiti tinggi. KWSP adalah salah satu badan kerajaan yang paling cekap dan berjaya di Malaysia. Mengapa kami berkongsi mengenai KWSP hari ini? Sebenarnya, semasa wabak COVID-19, pelbagai sektor turut terkesan. Banyak pemegang KWSP meminta untuk menarik sebahagian simpanan mereka untuk tujuan kecemasan. Kerajaan membenarkan ini 2 kali sepanjang tempoh tersebut. Baru-baru ini, beberapa parti politik kembali meminta kerajaan untuk membenarkan penarikan KWSP untuk tujuan kecemasan, tetapi kerajaan tidak membenarkan permintaan tersebut. Jika semua orang menarik simpanan KWSP mereka, ia akan cepat habis dan tidak dapat digunakan di masa depan. Tentu saja, terdapat pelbagai pendapat dan sudut pandang yang berbeza. Ada yang mempunyai pandangan hidup dalam saat ini, mengatakan bahawa mereka memerlukan dana segera untuk hidup, dan apa gunanya memikirkan masa depan. Masalah KWSP, seperti kadar simpanan, umur persaraan, bila boleh menarik simpanan, atau sama ada majikan boleh menggunakan KWSP sebagai pampasan ketika bekerja, adalah masalah sosial yang kerap dihadapi di negara maju atau sedang membangun. Setiap negara mempunyai susunan yang berbeza untuk menangani isu ini. Kerana beberapa parti politik mengusulkan agar orang ramai dapat menarik KWSP untuk keperluan kecemasan, kerajaan Malaysia membuat susunan yang agak fleksibel dan selari dengan pasaran. Ini mencipta satu situasi kemenangan 3 pihak. Mari kita lihat bagaimana ia berfungsi. Penyelesaian 3 kemenangan. Sebenarnya, pengaturan ini sangat mudah, tidak begitu rumit. Ia memberi anda pilihan untuk tidak mengeluarkan wang dari akaun KWSP anda, tetapi membolehkan anda memilih kaedah lain. Contohnya, jika anda mempunyai 100,000 RM dalam akaun KWSP anda boleh menggadai wang itu dan meminjam wang daripada bank yang ditetapkan. Jumlah pinjaman maksimum adalah 50,000 RM. Dengan kadar faedah sekitar 4.5% setahun mengikut kadar semasa. Tempoh bayaran balik pinjaman anda boleh dilanjutkan selama 10 tahun. Dalam rancangan ini, orang yang memerlukan dana segera boleh pergi ke bank yang menyertainya dan meminjam 50,000 RM untuk dilunaskan dalam 10 tahun. Pada masa yang sama, wang dalam akaun KWSP mereka tidak akan terjejas. Dengan kata lain, mereka akan terus mendapat pulangan 5% hingga 6% setahun. Dalam jangka panjang, dengan anggaran pulangan KWSP yang berterusan pada kadar 6%, mereka masih boleh menambah modal sebanyak 1% hingga 2% setiap tahun selepas memotong faedah yang perlu dibayar kepada bank. Ini memberi mereka peluang untuk terus memperoleh keuntungan dalam jangka masa panjang dan menyelesaikan masalah kecemasan jangka pendek mereka. Ini adalah pengaturan yang sangat baik. Tadi disebutkan bahawa ada 3 kemenangan, jadi siapa pemenang pertama? Yang pertama mendapat manfaat adalah bank yang terlibat. Memberikan pinjaman untuk pinjaman ini dapat dikatakan tanpa risiko. Kerana dana kumpulan wang simpanan pekerja digunakan sebagai jaminan tunai. Dalam kata lain, jaminan aset ini tidak mempunyai risiko penurunan nilai. Kerana ia adalah tunai pada masa kini. Dan jika peminjam benar-benar tidak dapat membayar balik pinjaman, mereka juga boleh mendapatkan balik dana dari kumpulan wang simpanan pekerja. Ini dapat dikatakan sebagai perniagaan yang sangat rendah risikonya, bahkan hampir tidak berisiko.
Yang kedua mendapat manfaat adalah kerajaan. Mereka dapat mencapai kedua-dua matlamat dengan merancang skema ini, memenuhi keperluan mendesak pemegang akaun kumpulan wang simpanan pekerja untuk wang tunai tetapi tetap memelihara jumlah wang dalam akaun kumpulan wang simpanan pekerja. Ini mengelakkan jumlah wang kumpulan wang simpanan pekerja yang besar keluar dari akaun, yang boleh berlaku jika ramai orang mengeluarkan wang mereka pada satu masa. Dengan melaksanakan skema ini, ia boleh dikatakan satu batu dua burung. Yang ketiga mendapat manfaat adalah pemegang akaun kumpulan wang simpanan pekerja, iaitu peminjam yang memerlukan wang tunai. Sebenarnya, apa keuntungan mereka sebagai peminjam? Modal itu jelas milik mereka sendiri, mengapa mereka perlu meminjam dari bank? Menjadi hamba wang mereka sendiri pasti tidak memberi rasa selesa. Tetapi kita lihat beberapa contoh praktikal, adakah skema ini memberi kesan yang baik atau buruk kepada peminjam? Soalan matematik. Mari kita gunakan contoh yang sama seperti sebelumnya. Anggapkan jumlah pinjaman adalah 50,000 Rm. Faedah pinjaman adalah 4.5% dan perlu dibayar semula dalam masa 10 tahun. Sebenarnya, selepas mengambil 50,000 Rm itu, jumlah bayaran bulanan yang perlu dibayar ialah 518 Rm. Selepas 10 tahun, jumlah yang perlu dibayar kepada bank termasuk pokok dan faedah adalah 62,182 Rm. Faedah yang perlu dibayar sebenarnya hanya 12,182 Rm. Oleh kerana jumlah 50,000 Rm anda masih berada dalam akaun KWSP anda, iaitu jumlah yang anda tidak keluarkan, anda masih boleh menerima dividen tahunan yang diberikan oleh KWSP. Mengikut data 10 tahun yang lepas, KWSP memberikan dividen sebanyak 6.035% setahun. Kita asumsikan bahawa ia adalah 6%. Dengan kata lain, jumlah wang yang terus dibiarkan dalam akaun KWSP anda untuk 10 tahun dengan pertumbuhan berterusan, compounding, termasuk pokok dan faedah adalah hampir 90,000 Rm. Jadi, pulangan pelaburan yang berterusan memang hebat. Ingatlah, pelaburan sentiasa lebih baik dilakukan lebih awal. Generasi muda harus memanfaatkan peluang ini, menggunakan keuntungan muda dan kesan berterusan untuk membawa lebih banyak kekayaan pada masa depan. Kembali kepada contoh ini. Anda meletakkan 50,000 Rm dalam akaun KWSP, dan pada masa depan anda boleh mengambil hampir 90,000 Rm. Manakala, jumlah faedah yang perlu anda bayar kepada bank ialah lebih kurang 12,000 Rm. Tentu sahaja, anggaran ini adalah berdasarkan kadar dividen tunai sebanyak 6%. Namun, ini adalah kadar dividen purata yang telah diberikan oleh KWSP dalam tempoh 10 tahun di Malaysia. Oleh itu, ini juga merupakan anggaran yang wajar. Tambahan pula, prestasi KWSP dalam beberapa dekad yang lalu, kadar dividen terendah yang diberikan adalah lebih kurang 4%, iaitu hampir sama dengan kadar faedah pinjaman anda. Oleh itu, secara keseluruhannya, analisis ini adalah agak boleh dipercayai. Secara kesimpulannya, jika anda mempunyai jumlah yang mencukupi dalam akaun KWSP anda dan dibenarkan untuk mengambil pinjaman menggunakan cagaran tersebut, dan anda benar-benar memerlukan wang tunai untuk tujuan tertentu, saya percaya bahawa mengambil pinjaman dengan cara ini adalah satu cara yang berkesan. Ia juga merupakan cara yang bertanggungjawab kerana ia memberikan manfaat kepada kerajaan, pemegang akaun KWSP dan bank, dan telah mencipta suatu pengaturan tiga pihak yang memberi manfaat kepada semua pihak. Pengaturan ini adalah sesuatu yang tidak mudah didapat. Selain daripada pengaturan ini, kerajaan Malaysia juga telah melaksanakan beberapa langkah yang baik semasa tempoh kawalan pergerakan, MCO, pandemik, iaitu pelaksanaan skim penangguhan bayaran selama setahun. Skim penangguhan bayaran ini juga merupakan langkah yang sangat baik yang membantu ramai orang menyelesaikan masalah kewangan semasa kawalan pergerakan. Selain itu, kerajaan juga menyediakan banyak subsidi kepada syarikat kecil dan sederhana, bantuan pembiayaan untuk pengambilan pekerja, dan banyak jenis pinjaman untuk perniagaan kecil dan sederhana semasa pandemik. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda.
Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.